Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pada kali ini kita akan mempelajari satu sambungan tajuk pada minggu lepas, iaitu tentang um, motor satu fasa. Jadi kita akan mula mengenali beberapa ciri dan komponen motor satu fasa. Okey, baik. Seterusnya kita akan terus melihat kepada nota kita, di mana pada nota ini saya telah sharekan. Kamu boleh rujuk nota ini pada modul yang telah saya serahkan dan boleh melihat secara dalam video ni yang saya rakam sekarang. Jadi 1.2 sekarang ini kita tengok di mana apakah itu motor penghidup kapasitor. Dalam bahasa Inggeris ni adalah kapasitor start. Okey. Okey, motor penghidup kapasitor ni adalah motor yang di dalamnya ada sejenis alat yang dipanggil kapasitor. Fungsi kapasitor adalah menyimpan tenaga untuk sementara. Jadi dalam cara kerja motor ni, dia sama dengan motor jenis fasa belah yang kita telah belajar pada minggu lepas. Jadi perbezaan fasa AI dengan IM, dia kena besarkan lagi dalam satu sambungan kapasitor secara bersiri. Okey. Yang ni yang saya highlight ni. Dengan gelung penghidup. Maknanya dalam lilitan motor tu, dia ada satu lilitan penghidup. Lilitan penghidup tu disambung dengan satu kapasitor secara siri lah. Okey. Tujuannya adalah kapasitor tambahan ini membezakan lagi antara fasa AI dan IM bagi membolehkan daya kilas yang tinggi, okey, iaitu di antara 350% hingga 450% dan daya kilas beban penuh. Okey. Sebab apa kita tambah kapasitor ni? Sebab kita nak bezakan lagi. Kita nak tambahkan lagi dia punya daya pusingan yang mula-mula nak berpusing. Okey. So motor ni, macam mana penggunaan motor jenis ini? Okey. Motor jenis ini penggunaannya adalah disesuaikan untuk alat yang memerlukan beban susah nak hidup. Seperti peti ais yang industri lah, peti sejuk perdagangan, elevator, lift lah, elevator, tangga bergerak pun ada juga dipakai motor, dan juga kompresor. So terdapat beberapa jenis motor penghidup kapasitor yang diubah suai bagi kerja-kerja tertentu. So dalam motor penghidup kapasitor ni, dia ada banyak jenis dia. So di antaranya yang kita telah belajar minggu lepas, kita ada single voltage reversible type, single voltage non-reversible type, single reversible with thermostat type, single voltage non-reversible with magnetic switch type, two voltage non-reversible type, dan seterusnya lah. Okey, ini adalah jenis-jenis motor penghidup kapasitor. So, yang paling penting sekali, kita boleh menjelaskan cara kendalian motor tersebut lah. Mana cara kendalian itu
Kita tengok jenis motor dulu. Kita kenal jenis motor dan kita tahu kendalian dia macam mana. So, jadi kita lihat yang pertama iaitu single voltage externally reversible type. Okey. Dalam motor jenis ini dia ada 4 punca yang dikeluarkan, mana ada 4 wire. 2 dari gelung pelari running, 2 lagi dari gelung penghidup, maknanya untuk starting lah. So kita tengok bagaimana cara kendalian dia. Mula-mula sekali arah pusingan motor dia boleh ditukarkan dengan menukarkan punca-punca gelung pelari atau punca gelung penghidup. Maknanya dalam 4 punca tadi kadang-kadang kita twist, kita silang dia, dia boleh menyebabkan arah pusingan motor tu berubah. Itu adalah basic bagi single voltage externally reversible type kendaliannya. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bagaimana kendalian single voltage non-reversible type. Okay, dalam motor jenis ini pula, punca gulung penghidup dan punca gelung pelari disambung di sebelah dalam motor dengan hanya mengeluarkan 2 punca sahaja. Arah pusingan motor ini tidak boleh ditukar kecuali motor ini dibuka. Maknanya kalau kita nak modify motor tu, nak ubah pusingan dia, kita kena buka motor tu, buka skru lah. Kita tengok benda dalam dia, baru kita modify. Itu adalah fungsi bagi single voltage non-reversible type. Okay. Beza yang tadi kita tak perlu buka. Kita ada 4 punca keluar. So yang ini dia tak ada punca. Dia ada 2 je punca keluar dia. So nak modify, kita terpaksa buka motor tersebut. Baru boleh nak modify dia punya arah motor tu berputar macam mana. Okay. Tadi ada 2 punca. Sekarang ni yang jenis 2 punca, yang tadi adalah 4 punca. Alright, boleh faham itu adalah fungsi kendalian bagi single voltage non-reversible type. So, seterusnya kita tengok di mana single voltage reversible with thermostat type. Okay, thermostat type. Okey, dalam beberapa jenis motor, sebuah suis termostat dipasang bagi mengawal motor dari beban lampau. Maknanya dia ada pasang satu suis untuk trigger. Biasa panggil termostat lah. Dia nak mengawal daripada beban lampau supaya melindungi daripada motor tersebut, melindungi coil, okey, melindungi coil supaya tidak terlalu panas dan mengelakkan litar pintas. Okey, baik. Suis termostat ini, dekat sini, suis termostat ini dia ada elemen bimetallic. Okey, bimetallic disambung secara siri dengan motor. Itu adalah dia punya cara sambungan lah, secara siri. Lazimnya dipasang di luar motor. Biasanya benda ni dipasang di luar motor lah. Bila berlaku kerosakan, senang untuk kita buat replacement, pergantian. Tapi apabila salah satu kerosakan seperti yang dinyatakan berlaku, tiba-tiba coil tu panas ke apa, haba akan terhasil dan ini menyebabkan elemen bimetallic membengkok dan memutuskan litar. Bila memutuskan litar, motor tersebut kita tak boleh on lah. Motor tersebut tak boleh running dah. Sebab apa? Suis tadi dia sudah cut off. Cut off bermakna kita mungkin kena menggantikan satu suis yang baru. Okay. Itu adalah satu faktor. Faktor kedua adalah kalau kita pakai yang jenis elemen bimetallic ni, kita tunggu jadi sejuk dulu. Okay. Kita tunggu jadi sejuk dulu
dan ia akan kembali seperti asal dan menyambungkan litar semula seperti kedudukan asal. Okey. Ini adalah kelebihan switch thermostat yang ada elemen bimetalik ni. Sebab apa? Dia mengelakkan daripada beban lampau dan juga litar pintas. So bila berlakunya haba, dia punya pelik dia akan meng-offkan litar atau memutuskan litar tersebut lah. So bila dah keadaan kembali sejuk balik, dah cool balik, dah cool down, maknanya switch tersebut terus menyambungkan semula litar seperti kedudukan asal, dan pada waktu tersebut barulah kita boleh onkan balik, maknanya motor tersebut baru boleh jalan, baru boleh berpusing. Alright. Seterusnya kita tengok single voltage non-reversible with magnetic switch. Okay, ini adalah dia memakai satu switch magnet. So motor ini biasanya digunakan di dalam peti sejuk. Okay, di dalam peti sejuk. Benda ni biasa dalam peti sejuk. Dia mula nak sejuk kan. Bila dah sejuk, dia ada bunyi apa? Bunyi klik. Dan bila dah tak sejuk, dia akan klik lagi. Maknanya dia ada satu elemen switch kat situ. So kita lihat bagaimana benda ni boleh berlaku. Okay, alright. So dalam peti sejuk, benda ni biasa digunakan dalam peti sejuk. Okay. Di mana switch ampar, dia ada switch ampar dia tidak dapat digunakan. Benda ni tak diaplikasikan sebab switch ampar ni benda yang besar. So peti sejuk ni ruangnya sempit. So motornya adalah kecil sahaja. So tak sesuai pakai switch ampar. Oleh itu, sesentuh elektromagnetik, ini adalah sesentuh elektromagnetik. Dia pakai sesentuh menggantikan switch ampar. Dia ganti switch ampar ni di mana elektromagnet ini diaruh oleh arus pelari. Okey. Boleh faham setakat itu? Senang saya ni. Saya merahkan di mana poin-poin penting ni. Elektromagnet ini diaruh oleh arus pelari. Okey, seterusnya kita tengok. Pada permulaan, apabila arus pelari tinggi, elektromagnet akan diaruh dan menutup sesentuh. Mula-mula nak starting tu, bila masuk kepada running coil, masa tu dia ada menghasilkan elektromagnet yang tinggi dan akan diaruh dan menutup sesentuh dan dia cut off sesentuh. Dan ini boleh menyebabkan arus mengalir ke lilitan penghidup pada starting coil. Bila motor ni dah capai kelajuan sehingga 75%, ingat dia punya 75% daripada halaju beban penuh. Daripada halaju beban penuh, ini cerita dia lagi, arus pelari akan menjadi rendah sehingga menyebabkan sesentuh terbuka. Dekat sini terbuka. Alright. Okay, boleh faham setakat ni? Okay. Kita tengok. Oleh kerana kegunaan motor ini, dia perlukan satu arah pusingan sahaja. Maka sambungannya tidak perlu penukaran arah. Maknanya dia memang ada satu arah pusingan. So tak perlu untuk kita reverse, forward dan sebagainya. Maknanya ia disambung selari dengan motor dan lazimnya dipasang di luar motor. Maknanya dipasang di luar motor lah.
Dan apabila salah satu kerosakan seperti ini ada terdapat kesilapan sedikit ni. Ada kesilapan nota sedikit di sini. Mungkin kita akan membuat pembetulan. Okay, alright. Apabila salah satu kerosakan, ini yang nota tadi dia dah membuat satu kesilapan dekat sini. Okey. Itu bimetalik yang pasal asal tadi. Yang tadi adalah yang tidak perlu menukarkan arah. So seterusnya kita lihat bagaimana kendalian bagi two voltage non-reversible type. Reversible type. So motor ini, okay, motor jenis ini digunakan dengan 2 voltan AU. Dia ada 2 voltan AU. Okey, dia ada 2 voltan AU sama ada 110 volt, 220 volt atau 415 volt. So motor ini terdiri daripada kendalian dia adalah terdiri daripada 2 gelung pelari dan 1 gelung penghidup. Ini bagi 2 voltage non-reversible ni, dia tidak berpatah balik, maknanya dia pusing satu arah saja. So bila motor ni hendak dikendalikan dengan volta rendah, okey, bila motor ini kita nak dia pusing pada volta rendah, okey, kedua-dua gelung disambung selari dan apabila hendak dikendali dengan voltan lebih tinggi, kedua-dua gelung disambung sesiri. Okey. Itu adalah perbezaan. Saya ulang lagi sekali. Semasa kita nak kendali dengan voltan rendah, kedua-dua gelung sambung secara selari. Nak rendah mesti sambung selari. Kalau kita nak kendalikan voltan tinggi, kita sambung gelung tersebut siri lah. Nak voltan tinggi kan, kita sambung siri. Baru dia dari kilas dia laju. Oleh itu, kita tengok di mana gelung penghidup disambung secara selari dengan satu sahaja gelung pelari. Apakah maksud ayat ni? Gelung penghidup disambung secara selari dan satu sahaja gelung pelari. Gelung penghidup sambung selari dengan satu sahaja gelung pelari. Okey, boleh faham kat situ? Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana kendalian bagi two voltage reversible type. Tadi yang non reversible, sekarang ni yang reverse, yang boleh reverse lah, boleh forward reverse. Okey, penukaran arah. Okey, baik. Penukaran arah pusingan motor boleh dilakukan dengan mengeluarkan dua punca tambahan dan gelung penghidup. Okey. Arah pusingan jam dan lawan arah pusingan jam yang dikendalikan dengan voltan rendah. Itu saja kendalian dia. Tu voltage reversible ni, dia punya poin penting kat sini adalah, kita rujuk balik penukaran arah pusingan motor boleh dilakukan dengan mengeluarkan dua punca tambahan dan gelung penghidup. Okey, dua punca tambahan dan dua punca gelung penghidup. Masa tu kita boleh bezakan arah pusingan jam dan juga arah lawan jam. Arah pusingan jam dan lawan arah pusingan jam yang dikendalikan semasa voltan rendah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kendalian bagi single voltage
3 lead type. Apa dia single voltage 3 lead type? Motor jenis apa ni? Kenapa nama dia macam tu? So kita tengok motor jenis ini. Satu gelung pelari dua bahagian. Okay. Satu gelung pelari dia ada dua bahagian. So saya cuba highlight dekat sini. Satu gelung pelari dia ada dua bahagian, iaitu digunakan R1 dan R2 yang disambung secara siri. Disambung secara siri. R1, R2 disambung secara siri dengan punca gelung penghidup di antara R1, R2 seperti dalam gambar rajah. Okey, kejap lagi kita tengok bagaimana gambar rajah tersebut. So sekarang cerita seterusnya adalah bila punca luar gelung penghidup disambung dengan punca A, gelung penghidup selari. Dia kata punca disambung dengan punca A, gelung penghidup selari dengan R1 dan arah pusingan motor adalah mengikut jam. Okey, baik. Bila punca luar ditukar, ianya selari dengan R2, maka arus gelung ditukar dan motor berpusing secara lawan arah jam, arah lawan jam. Okey. Itu adalah kendalian bagi single voltage 3 lead type. Okey, secara ringkas. Okey, baik. Kita tengok pula cara kendalian bagi single voltage instantly reversible. Okey. Single voltage instantly reversible. Motor jenis ni jarang kita digunakan dan penggunaannya adalah terhad, dan motor jenis ini biasanya tak berapa famous lah. Okay? Sebab apa dia jarang digunakan dan switch tambahan digunakan bila nak tukar arah tu, dia jenis instant serta-merta. Okay? Motor ni tak berapa sangat. So kita terusnya ke motor seterusnya di mana kita ada jenis motor 2 speed type. Okey, apa dia motor jenis 2 speed type? Dia punya kendalian dia. Jadi kita lihat. Kelajuan motor boleh ditukar dengan menukar bilangan kutub. Okey. Dalam motor jenis ini dia ada dua gelung pelari. Dia ada dua gelung pelari. Dia ada 6 kutub dan 8 kutub yang dimasukkan di dalam lubang-lubang allostator. Okey. Lihat balik apakah bentuk stator. Hanya satu gelung penghidup sahaja digunakan. Hanya satu gelung penghidup sahaja digunakan. Dalam motor ni dia ada satu switch ampar, dua tindakan yang mengandungi 3 sesentuh digunakan. Dia ada dia punya mekanikal dia lah. Ada benda 2-3 komponen. Okay. Satu switch yang dipasang di luar. Okay, baik. Satu switch yang dipasang di luar motor digunakan untuk menukar kelajuan motor. Dia ada switch di luar. Dan motor ini sentiasa motor ini adalah sentiasa menghidup dengan kelajuan yang tinggi, tidak kira sama ada motor diswitchkan pada kelajuan tinggi atau rendah. Maknanya bila kita on dia punya RPM tu memang tinggi. Tak ada masa nak slow down ke apa, memang dia memang untuk khas berkelajuan tinggi. Tapi kalau motor ni diswitchkan pada kelajuan rendah, okey,
Motor tu akan mencapai kelajuan yang membolehkan suis ampar tu beroperasi lah. Dia ada suis ampar dia. So jika motor disebabkan berjalan rendah, maka apabila motor mencapai kelajuan yang membolehkan suis ampar beroperasi. Bila suis ampar tu dia trigger, suis ampar ni dia macam tutup macam ni lah. Okey, tengok tangan saya. Bila dah berpusing, anggap dia pusing macam ni lah. Bila dia dah sampai satu hal laju, dia akan terbuka. Okey. Dan dia akan membuka litar gelung penghidup dan gelung pelari kelajuan tinggi dan menutup gelung pelari kelajuan rendah. So dia cut off masa rendah, dia akan hidupkan yang tinggi, maknanya dia akan terus berpusing pada hal laju yang tinggi. So seterusnya adalah kendalian bagi 2 speed with 2 capacitor. So motor ini mempunyai 2 gelung pelari. Okay. Motor jenis 2 speed with 2 capacitor ni, dia ada 2 gelung pelari, 2 gelung penghidup dan 2 kapasitor. Ada 2 kapasitor kat situ. Okay, satu kapasitor digunakan untuk operasi kelajuan tinggi dan satu lagi untuk operasi kelajuan rendah. Okay, bagaimana kita lihat dalam motor ni ada suis ampar lagi, iaitu suis ampar ni 2 hala digunakan untuk membuka gelung penghidup setelah motor tu berpusing pada kelajuan ditetapkan oleh suis ampar. Okey, macam tadilah. Bentuk dia macam ni suis dia, bila dah berputar sampai hal laju dah, dia akan terbuka. Bila terbuka, masa itulah dia akan buka dia punya coil penghidup disambung kepada running coil. Okey, boleh faham? Itu adalah antara kendalian motor yang perlu kita pelajari dan kita perlu fahami. Melalui kendalian-kendalian ni, kamu perlu ingat 2 atau 3 pun dah cukup lah. Ingat nama, ingat kendalian. Sekurang-kurangnya kita perlu ingat 3 nama jenis motor penghidup kapasitor, dan juga kita boleh menerangkan 2 kendalian yang mudah secara asasnya untuk kita memahami tajuk pada kali ini. So jadi diharap di akhir video ini kamu boleh memberikan 3 jenis nama motor penghidup kapasitor dan terangkan 2 kendalian ataupun terangkan 3 kendalian yang mudah motor bagi jenis motor penghidup kapasitor. Alright, sekadar itu saja untuk hari ini. Nanti ada masa kita akan sambung lagi. Setakat ni saya bercerita dan tidak menunjukkan beberapa gambar kerana dia boleh menyebabkan kita punya fokus kita lari. So jadi kita kena faham betul-betul nama dulu dengan kendalian dia. InsyaAllah kita akan tengok gambar-gambar di jenisnya nanti. Okey, sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.